salam sejahtera. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata bagi negara kecil seperti Singapura, sistem berbilang hala bukan satu pilihan tetapi satu talian hayat yang penting. Beliau menambah bahawa tanpa sistem berbilang hala berasaskan peraturan yang stabil, ia akan menyebabkan situasi di mana negara lebih kuat akan berfikir ia lebih berkuasa dan tidak mengindahkan undang-undang dunia. PM Wong berkata demikian menjelang sidang puncak PBB mengenai masa depan di mana para pemimpin dunia membincangkan cara-cara mencapai kata sepakat bagi mewujudkan masa sekarang yang lebih baik serta melindungi masa hadapan. The Summit of the Future is therefore the opportunity of our generation to reinvigorate the multilateral system with the UN at its core, to recommit to the principles of the UN Charter, and to accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals. Now, more than ever, we need to ensure that the multilateral system remains fit for purpose. Not just to deal with the issues of today, but also the new and emerging challenges of tomorrow. Pope Francis menggulung lawatan 3 harinya ke Singapura hari ini sekaligus menamatkan kunjungan beliau selama 11 hari ke Asia Pasifik. Beliau kini dalam perjalanan pulang ke Vatican City. Pope Francis disambut mesra di lapangan terbang Changi tengah hari tadi bagi satu upacara mengucapkan selamat tinggal. Beliau sempat beramah mesra dengan para pegawai dan menerima album gambar sebelum menaiki pesawat Singapore Airlines untuk pulang ke Rom. Pope Francis, 87 tahun, menggulung lawatannya ke Singapura dengan memuji keharmonian kaum di sini menutup tirai lawatannya ke 4 negara Asia. Dan sebelum pulang ke Vatican City, Pope Francis menyertai sesi dialog silang agama dengan para pelajar dan wakil pertubuhan silang agama di Maktab Rendah Katolik CJC pagi tadi. Beliau berkata golongan beliau perlu berani adakan dialog antara agama dan pupuk persefahaman pada skala lebih besar. Lebih 600 peserta daripada lebih 50 sekolah dan pertubuhan silang agama menghadiri acara di auditorium CJC ini pagi tadi. Dalam ucapannya, Pope Francis berkata menganjurkan dialog antara agama memerlukan keberanian kerana ia mengundang kritikan. Namun beliau percaya bahawa dialog silang agama antara belia dapat memupuk persefahaman yang lebih mendalam. Beliau juga menggalak golongan muda untuk keluar dari zon selesa bagi mengupas isu keharmonian agama secara aktif. Sebagai seorang pelajar Muslim di Singapura, saya merasakan bahawa perbincangan atau dialog seperti ini amat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni yang membuktikan bahawa kita boleh berkongsi nilai dan wawasan tanpa mengira latar belakang kepercayaan atau agama. Saya terinspirasi untuk lebih terbuka dalam mempelajari amalan dan menambah ilmu tentang kepercayaan dan agama-agama lain. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya hidup berharmoni supaya kedamaian dunia dapat dicapai. Selain para pelajar, acara ini turut dihadiri wakil-wakil pertubuhan agama termasuk Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir. Dalam wawancara bersama CNA, Dr. Naziruddin berkata acara itu mempamerkan kerencaman agama yang kohesif di Singapura. Pope Francis kata beliau memberi inspirasi kepada golongan belia untuk mengatasi keprihatinan dan cabaran serta berani menghadapi isu global seperti polarisasi dan perpecahan. Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong juga menzahirkan penghargaannya kepada Pope Francis. The visit of Your Holiness to Singapore galvanizes our communities, especially our youths, to unite and to renew our hope for the future. Today's dialogue is an important one. It takes us one more step towards fostering dialogue amongst our youth and across generations to build a better world. Di akhir acara, Pope Francis diundang untuk menyempurnakan sebuah karya seni batik yang melambangkan keharmonian kaum dan agama di Singapura. Warga emas yang perlukan gigi palsu tidak lama lagi boleh berbuat demikian dengan lebih cepat dan murah. Pusat Pergigian Nasional Singapura NDCS dan ASDA berjaya membangunkan cara baru untuk membuat gigi palsu sedemikian.
Pusat tersebut menganggarkan bahawa permintaan bagi perkhidmatan gigi palsu di Singapura akan meningkat 3 kali ganda menjelang 2035. Ini untuk memenuhi keperluan golongan penduduk yang semakin menua. Menerusi teknologi pemasangan gigi palsu baru ini, gigi pesagi diimbas dahulu dan sebuah model 3 dimensi dihasilkan serta-merta. Reka bentuk gigi palsu boleh disesuaikan sebelum pemasangan terakhir dibuat. Proses ini mengurangkan keperluan untuk datang ke klinik daripada 5 kepada 3 kali sekaligus kurang tenaga kerja diperlukan dan pesakit juga dapat menjimatkan kos. For the cost-wise, currently as it's very new and we yet have the final cost for how it will be costing to the patient. But we foresee that this will save some visits, at least the transportation and the time from the patient and family that will be saved. Menurut NDCS, kaedah digital membuat gigi palsu ini juga membaiki lagi pemasangannya. 95% pesakit dan doktor yang terlibat dalam uji cuba menggunakan kaedah itu menyatakan rasa puas hati mereka. NDCS sedang dalam perbincangan dengan rakan industri untuk menghasilkan teknologi baru itu secara komersial. Ia juga bekerjasama dengan klinik swasta untuk menawarkan teknologi gigi palsu itu kepada masyarakat.